Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke demo cooking online class Evan Pastry. Okay, untuk minggu ni kita akan buat satu menu tart yang dinamakan sachet tart. Okay, especially sachet tart ni berasal daripada classical French cakes. Okay, di mana dia menggunakan unsalted butter, caster sugar. Okay, menggunakan teknik ataupun metode creamy method. Okay, untuk sachet tart ni kita ada dua teknik untuk menghasilkan dia punya jenua ataupun sponge, di mana kita menggunakan creamy method dan foaming method, iaitu meringue. Okey, saya akan explain bahan-bahan yang ada di depan saya ni. Okey, kita akan pakai unsalted butter, kita akan pakai caster sugar, egg yolk 6 biji. Okey, egg yolk akan dibahagikan kepada egg white untuk kita akan buat meringue dalam proses method nanti. Dan gluten kita akan pakai harus flour. Okey, untuk flavoring ataupun colouring untuk sachet sponge kita akan pakai melted chocolate compound. Okey, alright, kita akan start masukkan butter untuk proses creamy method. Butter make sure kena room temperature ya. Dan kita akan masukkan caster sugar. Okey, sebatikan dahulu gula bersama dengan butter ni. Kemudian kita akan bagi sebati butter dengan caster sugar ni sehingga kembang ataupun fluffy lah. Okey, ini adalah proses creamy method, di mana creamy method dah sebati siap. Okey, di mana butter dan caster sugar tadi kita dah sebati. Okey, dan boleh nampak tekstur dan warna dia agak pucat lah. Okey, bermaksud bila pucat dia dah cukup sebati. Okey, dan kembang. Kemudian kita akan masukkan fat, iaitu egg yolk. Okey, 6 biji. Okey, dan sebatikan dulu perlahan. Kalau nak sebati dengan cantik, kita menggunakan teknik fold in. Okey, di bahagian tengah kita kaut dan kaut balik lah, macam tu. Jangan terlalu lama bila kita masukkan lemak telur ni ya. Okey, siap macam ni. Kita akan masukkan melted chocolate compound. Kita masukkan separuh dulu. Bagi sebati. Kemudian kita masukkan selebihnya. Okey, coklat dalam keadaan cair ni dia jangan terlampau panas dan jangan terlampau sejuk lah. Kalau kata terlampau panas nanti dia akan cairkan balik kita punya creamy method. Dan kalau terlampau sejuk ataupun start dah mula betul-betul, dia akan membantukan proses kita punya creamy method ni. Okey, sebati. Okey, macam ni. Kemudian step aside, letak sebelah, kita akan start buat meringue. Okey, meringue kita pakai 6 biji telur putih. Okey, dan kita pukul dahulu bagi dia kembang sedikit, atau istilah dia dipanggil soft peak. Okey, bukan stiff peak ya. Stiff peak dah maksud dia dah perfect meringue tu. Soft peak maksud dia cair ataupun liquid daripada putih telur ni dia akan start bubble. Okey, untuk masukkan caster sugar, ada kesilapan kalau sering berlaku di mana
caster sugar ni kita akan direct masuk ke dalam egg white. Dia akan melambatkan proses meringue tu, ataupun proses meringue tu tak akan jadi dengan cantik lah. Okay. Jadi at the same time kita beat dan kita masukkan sedikit demi sedikit ya caster sugar dan kita start sampai dia seperti. Okey, kita akan sediakan dua loyang ataupun mold bersaiz 8 inch. Okey, di mana proses saya akan bahagi kepada dua supaya mempercepatkan proses masak dalam oven. Okey. Okey, ni adunan yang tadi yang dah siap. Kita masukkan. Okey, sebelum kita letakkan parchment paper di bahagian bawah, okey, make sure kita greasekan dulu dengan butter, okey, supaya bagi ada gam di bahagian bawah, dan tepi pun kita akan letak butter sikit, okey, dan kita akan sprinklekan sedikit tepung, okey, supaya tak mau bagi nanti bila adunan kita tu dah masuk dalam oven dimasak, dia tak mau mengecut di bahagian tepi, okey. Blender ni ya. Okey, kemudian kita akan samakan di keliling bahagian mold ni. Okey, untuk sachet spa ni dia tiada tips macam kita akan buat cake butter ataupun creamy method, sebab dia ada kandungan sponge method, jadi tak perlu hentakkan dia. Okey, kita just bagi sama je bahagian atas dan di bahagian keliling-keliling loyang ni. Okey, macam ni. Sebab bila kita hentakkan kita punya adunan ni, okey, nanti dia akan dropkan dia punya foaming daripada meringue tu. Okey, jadi kat situ kena be careful sikit. Okey, suhu 175 darjah Celsius, 20 minit pertama dulu. Kemudian after 20 minutes dah bunyi alarm oven tu, kita akan check dulu di bahagian atas kek kita tu sama ada masak ataupun tak menggunakan skewer. Okey, cucuk di bahagian tengah. Kemudian kalau tak masak lagi, kita akan tambah lebih kurang dalam 7 ke 8 minit. Okey. Dan lepas pada 7 ataupun 8 minit tu, kita akan check sekali lagi menggunakan skewer, cucuk di bahagian tengah. Kalau kita dah kering, okey, maksudnya dia dah cukup masak. Okey. Dan bila dah siap masak, angkat, letak luar, letak di bahagian yang kena udara ataupun angin lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit. Kemudian kita akan menggunakan spatula plastik, kita akan scrape di bahagian tepi dan kita akan terbalikkan dia di atas cooling rack ataupun radar cake lah untuk sejukkan dia. Okay, alright. Okay, ini adalah hasil cake sachet tot ataupun sachet span yang kita dah siap bakar tadi. Okay, jadi kita akan coatingkan menggunakan apricot gel fix. Okay, apricot gel fix ni just sebatikan saja, tak perlu tambah air. Okay, dan make sure every layer of cakes, biasanya untuk sponge ataupun sachet kita perlu letakkan sirap lah. Okay, air gula supaya bagi lembap dan gritkan kita punya fillings. Okay, jadi kita akan masukkan apricot gel fix. Bahagian tengah. Dan kita akan ratakan dengan perlahan. Jangan bagi keluar lebih daripada side dia punya cake ni ya. Okey, untuk original region of history of sachet tot, untuk coating memang kita tak akan pakai fresh cream ataupun chocolate cream. Okey, dia fully pakai apricot
glaze ataupun apricot gel fix. Macam ni juga kita akan letakkan satu lagi layer sponge dan kita akan guna proses yang sama. Kita akan coat menggunakan apricot gel fix juga. Okay. Dan finalize dia kita akan pakai chocolate ganache yang kita cairkan dan kita tuang ataupun pour around atas kek ni lah. Okay, yang tu adalah original recipe ataupun original region of history of sachet tart. Tapi yang untuk kali ni saya akan implementkan ataupun membuat pengubahsuaian sedikit supaya bagi nampak lagi elegan lah, ya. Okey. Dan kita akan start coating menggunakan fresh cream. Okey, fresh cream ni yang saya dah buat siap ni adalah fresh cream di mana kita akan masukkan dengan chocolate ganache. Okey, fresh cream lebih kurang dalam 200 gram fresh cream dan ganache kita akan masuk lebih kurang dalam 125 atau 150 gram lah. Okey, dan kita akan sebantikan. Make sure pukul dulu fresh cream bagi dia kembang, kemudian baru kita masukkan chocolate ganache. Chocolate ganache juga kalau nak masuk, jangan masuk dalam keadaan yang sejuk ataupun dalam keadaan yang panas. Nanti dia akan mengakibatkan kita punya fresh cream akan mula start cair lah. Okay. Start coating. Letak di bahagian atas dulu. Okay. Make sure tangan kena duduk dalam keadaan posisi yang betul lah. Okay. Di bahagian atas kita akan menggunakan teknik scale 180 darjah dan di bahagian tepi adalah 90 darjah. Okay. Jadi kesesuaian pegang heel kita punya spatula ni kena betul lah. Tak boleh pegang macam ni dan tak boleh pegang macam ni. Okay. Kena pegang macam ni. 3 jari di bahagian heel. Jari hujung ni kita akan letak di bahagian tepi heel ni dan jari telunjuk kita kena letak di bahagian steel ni lah, supaya senang kita nak adjust. Okay. So, jangan tekan terlalu kuat. Dan turntable memain peranan penting lah masa kita nak coating ni. Kalau boleh pakai turntable yang fully bearing lah, jangan pakai yang plastik sebab nanti dia tak comfortable. Okay, scratch dulu. Itu tujuannya bila kita letak lebih, nanti kita boleh scrap dan keadaan di bahagian atas ni akan sama. Okay, dan start mula di bahagian tepi. Okay, kalau tepi bagi tangan kanan, okay, kita akan menggunakan teknik waktu jam lah. Sekarang P12, P6, P3 dan P9. Okay, bila tangan kanan kita akan start daripada P11. Okay, letak di bahagian sini. Dan kita akan start turun 11, 10 sampai habis. Okay. Letak biar tebal dulu sikit. Sapu. Press perlahan-lahan di bahagian tepi supaya kita nak nampakkan dia punya shape ataupun edges dia masih cantik. Untuk coating cake ni perlu praktis. Dia tak boleh buat dalam sebulan sekali. Okay. Kena kerap praktis sikit. Bila dah dapat tune dia tu, okey lah. Okay, bila kita dah coating semua penuh, okay, make sure masa nak finalize kita pergi dapat edges yang cantik,
make sure spatula kena bagi bersih. Kalau ada kotor-kotor ataupun saki-baki daripada krim ni, nanti dia akan menjejaskan tekstur ataupun edges kita yang nak finalize ni. Okay, fully dah penuh. Okay, kita akan start. Untuk finalize dia. Okay, letak semua belajar sip. Okay, bagi setengah orang, kalau yang dah mahir untuk coating cake ni, ada setengah dia start daripada bahagian atas dulu, dia finalize. Lepas tu akhir sekali dia bahagian tepi, terpulang pada meja guna masing-masing. Kalau rasa selesa dengan di bahagian atas, kita boleh start dari atas. Okay, kalau nak selesa di bahagian tepi, okay, kita boleh start daripada bahagian tepi. Kemudian akan finalize di sini. Okey, waktu ni kedudukan tangan perlu static, jangan shaking. Sebab kalau shaking nanti edges ni dia akan ikut daripada kita punya wave ataupun alunan tangan kita. Okey, tak scratch. Okey, siap macam ni. Sebab kita tak perlu nak fully perfect, sebab nanti kita akan tuangkan chocolate glaze, dia akan ikutlah. Okey, permukaan daripada atas, tepi dan akhir sekali bahagian bawah. Alright. Okey, untuk bahan seterusnya, okey, kita akan buat chocolate glaze. Okey, chocolate glaze untuk kita coatingkan kita punya sachet tart. Okey, chocolate glaze ni agak berbeza sikit, dia menggunakan cocoa powder. Setengah chocolate glaze yang menggunakan pure chocolate, okay, chocolate couverture dan susu pekat ataupun condensed milk. Gelatin pun kita akan pakai juga. Cuma ratio gelatin untuk chocolate glaze ni kita akan pakai ratio dia ataupun nisbah dia 1:3. 1 gelatin 3 air. Kalau untuk glaze yang lain menggunakan pure chocolate, kita akan pakai ratio 1:5. Bermaksud 1 gelatin 5 air. Okey. Di sini adalah bahan-bahan untuk chocolate glaze. Okey, simple saja. Kita ada gelatin yang dah siap ratio ataupun benda yang mudah kita nak sebut adalah gelatin solid lah. Okey. Okey, gelatin, air, whipping cream ataupun fresh cream. UHT ya, bukan non-dairy cream ya. Alright, and then caster sugar dan cocoa powder. Okey. First, kita akan panaskan kita punya pan ataupun pot. Okey. Kita akan masukkan air bersama dengan caster sugar. Okey, kita akan masakkan air gula ni ataupun sirap ni akan cecah sampai 105 darjah Celsius. Okey. Kemudian kita akan masukkan gelatin, cocoa powder dan last sekali cream. Okey, macam ni. Okey. Make sure bila kamu masak ataupun hasilkan sirap, okey, sirap gula ni, make sure di bahagian tepi pot sentiasa kena scrap lah, okey, supaya tak mau bagi hangit nanti. Okey, sekarang ni sirap kita dah start mula boil. Okey, temperature dah dalam keadaan 103. Okey. Alright. Sampai 105. Okey, bila dah sampai suhu 105 darjah Celsius, kita tutup dulu api dan kita akan masukkan gelatin yang kita dah ratio tadi tu. Okey, tujuan kita tutupkan api ataupun kita boleh remove daripada stove ni supaya tak mau bagi gelatin tu cepat hangit. Okey, kacau dulu bagi sebati.
Firstly, kita akan gunakan the right tools, iaitu spatula, rubber spatula ataupun wooden spoon, supaya kita tak mahu menghasilkan banyak dia punya bubble. Okay? Kalau kita direct first, kita guna wire whisk. Biasalah wire whisk akan menghasilkan udara dan gelembung ataupun bubble yang banyak. Okay? Jadi kita guna dulu wooden spoon ataupun rubber spatula pun boleh. Cuma plastik spatula saja tak digunakan sebab nanti dia akan mudah lebur. Okey, kemudian kita panaskan balik api yang kecil. Okey, kita akan masukkan cocoa powder. Okey, bila kita masukkan cocoa powder, okey, benda yang benda ringan, kita perlu menggunakan wire whisk supaya cepat proses dia nak sebati. Okey, masukkan separuh dulu. Whisk perlahan-lahan. Whisk di bahagian tengah, kemudian di bahagian tepi pot, dinding dia. Ini proses supaya tak mau bagi jahit bahagian dinding tepi tu. Okey, dia dah seperti macam ni. Okey. Kemudian kita akan masukkan selebihnya. Proses yang sama juga. Start daripada tengah, whisk pelan-pelan di bahagian tepi, spread dia. Api biar maintain. Kalau kita buka api sederhana ataupun kuat, automatik kita punya cocoa powder ni dia akan start mula betul dan hangit. Okay, sebab cocoa powder ni amat sensitif dengan benda yang panas. Okay, siap. Okey, macam ni. Kemudian akhir sekali kita akan masukkan kita punya UHT free. Tuang sambil kita whiskkan ataupun kita kacau kita punya glaze tu. Sampai dia betul-betul sebati. Okey, saja akan jadi agak cair begini sebab dalam keadaan panas. Okey, glaze ni nanti kita akan strain dia. Okey, menggunakan strainer dan kita akan wrap dan kita akan letak dalam suhu around 20 darjah Celsius, lebih kurang dalam 40 to 50 minutes. Okey. Okey, kek kita dah ready dalam masa lebih kurang dalam 40 to 50 minutes. Kita simpan dalam freezer untuk dapatkan shape yang agak kejap lah, supaya nanti senang kita nak tuangkan kita punya glaze. Okey, glaze ni pun dah ready untuk kita pour ataupun tuang. Jadi pegang cara dia macam ni. Kalau ada bubble di bahagian tengah, kita mixkan dulu, mix berarti. Okay, and then untuk cara tuangkan chocolate glaze ataupun glaze atas permukaan kek, dia ada dua cara. Sama ada cara tuang di bahagian tengah dan biar sampai dia turun di bahagian tepi, ataupun start daripada bahagian tepi dan kembali pada bahagian tengah. Okay, kita akan start. Tengok bahagian yang mana yang tak kena, kita beri sebati. Okey, jadi kita biarkan dia sampai dia stop di bahagian tepi ni. Maksudnya kalau kata glaze tu dah stop, okay, means dia dah ready to remove daripada
bowl ni daripada kita letak atas skateboard lah. Okay. Okay, ini adalah hasil yang dah siap saya glaze. Okay. Dan kita akan start untuk final assembly dia. Okay. Ini adalah system crumb. Kita akan letak di bahagian tepi cake. Jangan terlampau tinggi dan jangan terlampau random Sebab kita letak warna gold ni sebagai satu kontra color ya. Yang satu lagi dia punya flavor lah. Boleh juga kalau kita nak letak desiccated coconut, okay. Honey crunch cornflakes. Kalau kita macam cocoa crunch tu tak sesuai sangat lah sebab dia colour gelap, okay. Dan material ataupun texture glaze ni sebelum nak letakkan any crumble ataupun decoration di bahagian tepi dia, make sure kita kena sentuh dulu dengan jari supaya kita tengok tekstur dia. Kalau kita still lagi melekat dan memang sesuai lah. Kalau dia dah non stick dengan kita punya finger atau jari, dia tak sesuai, nanti dia akan mudah tertanggal. Teknik untuk letakkan ini crumble di bahagian tepi dengan tekstur kek yang kita dah glaze, tak boleh kita buat macam teknik untuk kita buat buttercream ataupun fresh cream. Fresh cream dia condong sikit. Okey, yang ni tak boleh condong sebab kalau condong nanti dia akan terlumpur. Okey. Sebab glaze ni walaupun di luar bahagian dia stabil, dalam mesti lembut. Tidak sama macam fresh cream ataupun buttercream siap macam ni. Kita akan finalize dia dengan spatula. Letak je macam ni, spatula. Tekan macam ni supaya bagi dia grip sikit lagi. Then kita letakkan kita punya sama decoration. Kalau boleh tu jangan terlampau crowded, tak tersimple je. Dan kita akan start codingkan nama sachet di atas ni. Tak perlu tulis no, just kita tulis sachet sahaja. Alright, macam ni, okay. SACHER. Okay, jadi selesai sudah untuk video online Advanced Pastry Crust untuk minggu ni, iaitu sachet tart. Okay, jadi jangan lupa subscribe, like and comment for this channel YouTube Oscar Media. Thank you so much. Assalamualaikum.